Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ketere patut sokong Perdana Menteri. Gurawan Raya buat Ahli Parlimen Perikatan Nasional bengang. Dipetik dari Malaysia Kini. Cadangan secara menyeluruh Ahli Parlimen DAP agar clear Muhammad Nur, Perikatan Nasional Ketere, menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagi menyelesaikan masalah bekas tentera mencetuskan kemarahan dua ahli Parlimen Perikatan Nasional. Berucap di Dewan Rakyat hari ini, RSN Raya Harapan Jelutung berkata, Khairi sepatutnya menyokong Anwar Ibrahim supaya masalah yang melanda bekas tentera dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Saya lihat isu veteran ini, saya sama-sama perjuangkan dengan Ketere. Nak beristiqomah dan ada iltizam untuk selesaikan isu veteran. Tapi pemudah caranya senang. Minta Ketere istiharkan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri. Katanya semasa membahaskan rang Undang-Undang Tambahan 2024, peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat hari ini. Terdahulu, Kerlir ketika membahaskan rang undang-undang itu hari ini membidas Kementerian Pertahanan kerana tidak memberi keutamaan pelarasan pencen untuk veteran tentera yang bersara sebelum ini, iaitu 1 Januari 2013 yang kini sudah tua dan sakit, apabila memberikan bantuan kewangan dan keperluan asas lain. Sebagai respon kepada kenyataan Raya, Kilir meminta Anwar membantu meringankan masalah veteran tentera terlebih dahulu sebelum bercakap tentang menukar sokongan. Macam inilah, saya nak tengok dulu. Sekarang dah 1 tahun 4 bulan penubuhan kerajaan Madani. Saya duk laung benda ni. Buat dulu baru kita macam mana. Buat dulu, bagi tahu Perdana Menteri buat dulu katanya. Jenakal Raya itu tidak disenangi Sahidan Kasim, PN Arau dan Awang Hasim, PN Pendang, yang menyebabkan kedua-dua mereka membangkitkan perkara 36 dalam kurungan 12 Peraturan Mesyuarat. Perkara 36 dalam kurungan 12 menyatakan, mana-mana ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan berkenaan. Sahidan menyelar Raya dengan mengatakan ahli Parlimen DAP itu mengelirukan Dewan sedangkan topik yang dibincangkan adalah mengenai veteran tentera. Sementara itu, Awang mendakwa Raya meminta ahli Parlimen Pembangkang terlibat dalam rasuah. Kami tak mahu terlibat rasuah. Nak bagi barang baru kami ambil sokong. Sokong bagi barang itu rasuah. Jadi sebagai pengamal undang-undang jangan buat macam itu, kata Awang. Jumaat lalu, Kilir mendakwa kerajaan menawarkan perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin sebagai pertukaran untuk mendapatkan peruntukan bagi kawasan parlimen yang dikuasai PN. Sudah ada tawaran tanda tangan untuk menyokong. Ada syarat-syaratnya. Kalau cakap macam itu, beri saja peruntukan. Tidak mengapa. Masalahnya ada syaratnya. Kalau syaratnya ketat, bagaimana? Katanya seperti dilapor utusan Malaysia. Dia berkata, ahli Parlimen Pembangkang tidak bercadang bertemu Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof berkaitan peruntukan itu selagi kerajaan mengenakan syarat. Clear berkata, kerajaan tidak sepatutnya memasukkan syarat khusus untuk ahli Parlimen menerima peruntukan. Kalaupun kami mahu peruntukan ini, kami hanya akan pergi secara konsensus dan bukan secara perseorangan, katanya. Setakat ini, 6 ahli Parlimen Bersatu telah mengumumkan sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim dan kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tiada taranya, yang tidak dapat dinafikan oleh sesiapapun, bahkan mungkin dibenci, bahkan dicemburui oleh ramai pemimpin politik dunia. Pemaaf tahap Dewa oleh Nurman Ridwan.
Dalam kalangan ahli PKR, mereka sinis kepada presiden mereka, yaitu Pak Sheikh, yaitu Anwar Ibrahim, yang adalah pemaaf tahap dewa. Mereka sangat geram sebab presiden mereka terlalu memaafkan musuh-musuh politiknya. Anwar mengajar ahli partinya erti kesabaran dalam perjuangan. Kami tidak diajar pendendam, pemfitnah, memusuhi kaum lain dan mencuri wang rakyat. Padahal beliau mempunyai kuasa, boleh saja lakukan seperti yang dilakukan Perdana Menteri sebelum ini, terutama di era rejim Mahathir. Mahathir telah mengaibkan beliau di seluruh dunia. Beliau ditelanjang, dipukul setengah mati dan dipenjarakan bertahun-tahun. Apabila Mahathir meminta maaf, Anwar terbuka memaafkannya. Apa kata Anwar? Dosa Mahathir kepadanya sudah diampunkan, tapi dosa Mahathir kepada rakyat perlu diadili. Kalau kita mampu maafkan, baru kawan tak bayar hutang dah bermusuh sampai ke mati. Wah, ini luar biasa hebat. Bayangkan apabila Mahathir meminta maaf, Anwar secara terbuka memaafkannya. Ini kata Anwar. Beliau kata dosa Mahathir terhadap beliau, yaitu Anwar, sudah diampun. Tapi dosa Mahathir kepada rakyat perlu diadili. Kalau kita mampu maafkan, kalau kita mampukah maafkan? Itu persoalannya. Anda ditelanjangi, Anda dipenjara, dipukul setengah mati, mampukah Anda memaafkan musuh politik Anda itu? Anwar mampu, Anda bagaimana? Tapi kita nih, biasalah, baru kawan tak bayar hutang pun, ada yang dah musuh sampai dibawa ke mati. Anwar Ibrahim tidak seperti itu. Anwar boleh saja arahkan pihak berkuasa untuk menahan individu-individu tertentu. Tetapi beliau tidak berbuat demikian. Ada kes fitnah yang beliau maafkan walaupun sudah dibawa ke mahkamah. Kamu fitnah dia, dia beri pula. Kamu fitnah, dia beri lagi bantuan-bantuan kepada orang Melayu. Beri bonus kepada kaki tangan awam. Beri bantuan kepada petani. Dan sanggup tidak terima gaji, ambil gaji untuk pulihkan negara. Zaman dahulu, Anwar ditangkap, terus dipenjarakan. Bukan seperti zaman sekarang. Boleh bebas bertahun-tahun lamanya, sambil menanti keputusan mahkamah. Dulu kita menulis kutuk kerajaan polis, ketuk pintu rumah. Masih ingat Hadi Awang yang pernah mencercanya di Terengganu? Walaupun kini Anwar sudah menjadi Perdana Menteri, beliau sanggup tunjukkan akhlak yang baik menziarahi Hadi Awang. Pengikut mereka pula seronok dan ketawakan Perdana Menteri ke-10 kerana tujuannya ditolak Hadi Awang. Sedangkan sepatutnya mereka berasa malu bagaimana seorang bergelar Perdana Menteri yang pernah dihina oleh ketua mereka sanggup merendahkan diri pergi menziarahi presiden mereka. Berbalik kepada isu sensitif di negara kita, kita baru diuji dengan bakute. Ayat nama Tuhan ditulis di stocking. Buka kantin sekolah sudah macam kaum Cina hendak menyerang umat Islam secara terbuka. Nak kita buat gambar Buddha di stocking baru kita puas hati ke? Nak kita tengok anak Cina makan di store atau bilik air baru puas hati ke? Dan kemenangan itu adalah kemenangan umat Islam ke? Apa salah beri penerangan atau menegur dengan akhlak? Berjuang Islam konon baru suruh berhenti rokok, ulama kata haram, kau kata halam. Akhir kata, carilah ilmu Islam itu. Jangan normalisasikan isu perkauman, tapi normalisasikan ajaran Islam yang ditunjukkan baginda Rasulullah. Ditulis oleh Norman Rizwan, pemaaf tahap dewa, dipetik daripada Harapan Daily.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya suara Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berkumandang. Mengulas tentang isu stalking dengan kalimah Allah. Saudara, isu ini memang sangat panas. Namun demikian, ini komen lebih hebat, lebih afdal dan bijaksana daripada Perdana Menteri Malaysia yang juga terkenal sebagai Perdana Menteri Perpaduan Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, mesti ada tindakan, tapi jangan hukum melampau. Itu komen Anwar Ibrahim berkait dengan isu stalking. Sangat tegas, sangat bijaksana, tetapi juga mengambil kira sentimen perkara yang mustahab. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, kontroversi membabitkan isu stalking yang tertera kalimah Allah baru-baru ini perlu disiasat dan diambil tindakan mengikut garis panduan undang-undang. Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu mengatakan bahawa negara kita ini adalah negara berundang-undang. Tiada seorang pun di Malaysia ini boleh mengambil tindakan mengikut suka hati rasa sendiri berkait dengan perkara apapun di Malaysia. Ianya bukan berkaitan emosi, tetapi harus mengikut undang-undang. Kerana negara ini diikat oleh undang-undang. Namun demikian, Anwar Ibrahim menegaskan hukuman terhadap pihak terbabit tidak seharusnya berlebihan. Pandangan saya jelas, kata Anwar Ibrahim. Ada laporan, ada keterlanjuran. Mesti ada tindakan segera. Kemudian keputusan mengikut jalur hukum, kata Anwar. Mesti maju terus. Kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu yang berpanjangan? Satu perkara yang menarik perhatian kita apabila Anwar Ibrahim kata, mesti maju terus. Dengan kata yang biasa kita cakap, mesti move on. Tapi mesti diberi hukuman dan mesti diambil tindakan, kata Anwar. Tapi kita mesti move on. Kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu ini berpanjangan? Soal Anwar Ibrahim. Ada laporan, ambil tindakan, kata Anwar pada majlis berbuka puasa bersama petugas media di Putrajaya malam tadi. Kata Anwar, dia berharap agar isu itu dapat ditamatkan. Jangan ada penghinaan terhadap agama, apalagi Islam, kata Anwar Ibrahim. Jangan kita terus dengan perbincangan ini, seolah-olah ada malapetaka besar dalam negara ini. Ambil tindakan tegas, segera, kata beliau. Dan kita kemudian harus maju dalam lapangan yang nak kita terokai. Hukuman pun janganlah hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan sebagaimana kita juga lakukan kesalahan. Janganlah seolah-olah macam mendera orang lebih dari yang sepatutnya, kata Anwar. Mengenai ahli politik dalam kerajaan yang dilihat bertikam lidah mengenai perkara itu, Anwar Ibrahim berkata, kerajaan adalah demokratik dan percaya kepada kebebasan untuk bersuara secara kritis. Dalam kerangka badan politik yang bebas dan demokratik, tak boleh diikut sistem walak. Dalam parti yang mengekang pemikiran bebas, ia tidak mengizinkan. Kita membolehkan, kata Anwar Ibrahim. Kontroversi tercetus minggu lalu apabila gambar stalking yang tertera perkataan Allah dan dijual di kedai kekemat Bandar Sunway tular di media sosial. Susulan kekecohan itu, kekemat mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan mengesahkan bahawa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stalking berkenaan. Ini termasuk menamatkan kontraknya dengan Zin Jian Chang Sendirian Berhad
sebuah syarikat yang berpengkalan di Batu Pahat, Johor. Pembekal itu sebaliknya menyalahkan Mu Mian King Hoseri kerana tersilap menghantar stoking berkenaan, di mana mereka kemudiannya telah terlepas pandang produk tersebut. Pihak polis ketika pemeriksaan ke atas kilang Zin Jian Chang hanya menemui 5 pasang stoking tertera kalimah Allah dan kesemuanya telah ditarik balik dari KK Mat. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh antara yang lantang menggesa KK Mat diboikot meskipun selepas ditegur 3 menteri kabinet. DAP turut menyuarakan rasa tidak setuju dengan pendirian sayap UMNO itu. Isu stoking, itulah dia suara komen daripada Anwar Ibrahim yang amat tegas dan bijaksana. Inilah Perdana Menteri yang kita harap-harapkan. Bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menjaga perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.